Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan kita sekali lagi ke udara, menembusi udara bersama Ustaz Khairul Anwar dalam kuliah tafsir Quran pada surah Al-Kahfi dari ayat insya-Allah 6 hingga ke 10. Dan sebelum kita mulakan majlis, kami juga ingin menjemput Tuan Haji Abdul Latif Ibrahim untuk membacakan surah Al-Kahfi dari ayat 6 ke 10. Dipersilakan. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okey, hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh start dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucap syukur pada Allah Ta'ala kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian pada petang ini kat Malaysia petang lah. Dan yang keduanya kita juga sama-sama berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya mengangkat daripada kita balak wabak ini. Allahumma kshif 'anna al-balaa wal-wabaa wal-ghalaa wal-fahsyaa ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man la ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al balaa'i wan niqam idfa' 'anna ya Allah kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa fitnatin wa niqmatin wa shiddah. Dan Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal juzami wal junun wa min sayyi'il asqam. Itu doa-doa yang banyaklah pada musim ni orang doa untuk menjauhkan kita daripada wabak. Jadi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata idza atlaqa lisanuk bid-du'a fa'lam anna Allah yuridu an yu'tiyak atau kama qala ar-rasul. Apabila lidah kita ini berdoa dan fasih dengan berdoa, itu bermaksud masa tu Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kamu apa yang kamu minta tu. Itu maksudnya. Jadi kita dalam bab doa ni kita kena selalu minta kepada Allah Taala waktu pagi dan petang. Umpamanya menjauhi daripada
wabak ini banyak kita kata bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi dan 3 kali selepas asar. Ini ada dalam nas hadis di mana apabila orang baca 3 kali pagi, 3 kali petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya daripada segala kemudaratan. Jadi kita yakin dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan itu. Okey. Berbalik kepada cerita kita tentang suratul kahfi. Pagi petang ni kita sambung ayat yang ke-6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maksudnya, maka jangan-jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Apa maksud ayat ini? Ayat ini nak gambarkan bahawa Nabi kita ni seorang yang committed terhadap dakwah. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada kita. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang disampaikan kepada kamu. Jadi kalau tengok kepada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersifat dengan tabligh, menyampaikan. Tak ada satu pun yang dia sembunyi. Dan Rasulullah ini apabila dia sampaikan kepada manusia tentang dakwah ini, memang dia amat-amat mahukan supaya penduduk Makkah ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dia naknya. Yang dia naknya macam tu. Dia nak supaya apabila dia sampai ini, orang yang dia sampai itu akan mendengar dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang tak beriman kepada dia sampai, orang tak menerima ajaran dan dakwah Rasulullah, Rasulullah terasa berat. Dia terasa berat. Dia terasa amat-amat sedih. Tengoklah bagaimana Rasulullah bersama dengan pak saudaranya Abu Talib. Abu Talib ini memang walaupun ini ada beberapa orang lah di kalangan orang yang rapat dengan Rasulullah, tidak beriman dengan Rasulullah. Macam penunjuk jalan Rasulullah berhijrah, Abdullah bin Uraiqid. Dia tidak beriman pada Rasulullah. Daripada Rasulullah pergi berdakwah di Taif, kena macam-macam, kena pukul, kena apa dia ni dengan batu, dengan macam-macam tu. Rasulullah nak masuk semula ke Makkah. Rasulullah cakap dengan Zaid ibn Harithah, anak angkatnya. Wahai Zaid, jom kita pulang ke Makkah. Zaid kata, ya Rasulullah, orang Makkah telah halau kita. Telah dia marah kepada kita. Tiba-tiba kita nak masuk pula ke Makkah ke? Ini selepas daripada peristiwa di Taif tu. Jadi Rasulullah kata, tak apa, aku akan bagi tahu kepada Aidi bin Mut'im. Mut'im ibn Aidi. Mut'im ibn Aidi ni, dia punya perangai dan cara, dia bukan Islam. Tapi dia ni adalah orang yang baik. Orang yang baik yang yang bersama dengan dia ni suka menolong orang dan suka melindungi orang. Dan apabila Rasulullah hantar utusan kepadanya, dia bagi tahu kepada anak-anak dia, jom kita pergi mendapatkan Muhammad dengan Zaid ibn Harithah ini, dan kita jaga dia sebab dia minta perlindungan daripada kita. Tapi nak ceritanya apabila Abu Talib meninggal dunia, hampir-hampir meninggal tu, Rasulullah masih lagi cuba untuk berdakwah kepadanya. Ay'am qul la ilaha illallah. Wahai pak saudaraku, katalah la ilaha illallah. Aku sanggup berhujah di hadapan Allah bahawa kamu ini telah mengucap la ilaha illallah pada hari akhirat nanti. Jadi sehinggalah apabila Abu Talib meninggal dunia tanpa mengucap la ilaha illallah, Nabi Muhammad sedih. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya
kamu tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu suka. Tetapi yang menggerakkan seseorang hidayah itu adalah Allah. Dia tahu siapa yang akan mendapat hidayah. Jadi ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga ingat kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy. Dia berdakwah kepada pemuka Quraisy dengan bersungguh-sungguh. Kemudian tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang. Dia datang tanya tentang tentang Islam. Abdullah bin Ummi Maktum dia cacat penglihatan, tak nampak. Dia kata, "Alimni ya Rasulullah ma 'allamaka Allah." Cuba bagi tahu ajar kepadaku apa yang Allah Taala ajar kepada. Semasa ketika itu Rasulullah sedang berdakwah kepada golongan Quraisy. Menyebabkan Abdullah bin Maktum datang ni nak belajar, dia cacat penglihatan, tak tahu situasi keadaan. Lalu Rasulullah berpaling dan bermasam muka. Ini nak bagi tahu Rasulullah ini amat ambil perhatian terhadap dakwah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi sedikit teguran. Dia kata, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka." Maknanya bermasam muka dan berpaling. Rasul Allah Taala dia cerita kisah yang berlaku. Bermasam muka Nabi kita Muhammad dan berpaling ketika mana datang seorang cacat penglihatan. Okey, sedangkan kamu tak tahu dia nak kepada kamu membersihkan jiwanya ataupun dia nak sesuatu yang memberi manfaat kepadanya, tetapi kamu melayang orang-orang yang tak perlu kepada benda itu. Fa anta lahu tasadda, kamu layang kepada amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kamu layang kepada orang yang dia tidak berhajat kepada Islam dakwah ini, dan kamu layang dia itu layang yang sungguh-sungguh. Begitu. Jadi ini nak bagi tahu bahawa Rasulullah ini memang dia rasa komitmen yang tinggi dengan dakwah Islam, dan apabila orang yang tidak menerima dakwah, dia akan terasa apa? Terasa fala'allaka bakhi'un nafsak. Itu. Maka jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu. Sebab dia rasa sedih. Dia rasa amat sedih. Itu perangai Nabi kita, antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia amat rasa sedih lah kalau orang tak beriman. Seterusnya Allah Taala bagi tahu. Jadi Allah Taala kat sini ni dia nak supaya Nabi kita dia tugas dia adalah al-balagh, menyampai. Yang kalau Nabi kita dah menyampaikan, dia dianggap dah telah melunas ataupun memenuhi syarat dia sebagai seorang rasul. Bukan masalah iman dan tidak beriman. Itu masalah orang yang mendengar ataupun orang yang menerima. Rasulullah kerja dia menyampai. Itu kena faham kat situ. Bukan kerja masalah seseorang tu pula nak beriman ataupun tidak beriman, itu masalah lain. Okey. Kemudian Allah Taala kata, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Kalau kita ingat, linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Jadi ini Allah Taala sebut apa yang ada di atas dunia ini adalah untuk uji kita. Dalam suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala Maha Suci, Tabaraka maknanya Maha Suci juga. Maha Suci Allah Ta'ala, dan memiliki kerajaan semua ini, dan dia adalah maha berkuasa di atas segala sesuatu, yang mencipta
al-mauta wal hayah, mencipta hidup dan mati. Sebab apa Allah Ta'ala cipta kita hidup dan cipta ada hidup dan ada mati? Untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya? Itu apa dia ni sebenarnya kejadian atas dunia ini. Untuk dia bagi kepada kita, untuk dia nilai kita, siapakah di kalangan kita yang terbaik amalannya. Yang ini kena faham elok-elok lah. Allah Ta'ala dia dah atur kejadian manusia. 2 kali, setiap orang dia ada 2 kali hidup, 2 kali mati. Nah, apa dia 2 kali? Huwallazi khalaqa lakum la kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Ta'ala yang cipta kamu asalnya tak ada. Kemudian ada, hidup. Kemudian mati. Kemudian hidup. Sebelum kita ada atas dunia ni, kita dianggap mati. Dan ini yang diperakui oleh orang kafir pada hari akhirat. Qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina. Orang kafir pada hari akhirat, dia mengaku, Ya Allah, wahai Tuhan kami, kamu telah hidupkan kami 2 kali dan kamu telah matikan kami 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, dan kami akui dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu. Ini maksudnya orang yang kafir ni, na'udzubillahi min dzalik, pada hari akhirat mereka mengakui kekufuran mereka. Masuk dalam neraka itu dengan keadilan, dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Islam masuk ke dalam syurga adalah dengan sebab pemurahnya al-fadlu, pemurahnya Allah Taala kepada kita. Okey. Jadi tujuan dia buat sebegitu adalah untuk menguji kita. Nah, ahsanu linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Manakah di kalangan manusia ni yang kehidupan dia memang kehidupan yang baik. Dia hidup yang baik. Sebab manusia ni Allah Ta'ala cipta dia, hebatnya dia, mulianya dia ada pada apa? Pada akal. Sebagaimana kita tahulah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu mulia kat mana dia? Terbaik ciptaan Allah Ta'ala ni, sesungguhnya kami menciptakan manusia ini terbaik sebab apa? Sebab akal dia. Nah, kita ada akal. Ada pun yang lain-lain tidak ada akal. Kita ni satu makhluk Allah Ta'ala yang bermanhaj, dia panggil. Manhaj ni apa dia? Yang ada taklif daripada Allah Ta'ala. Kita ni hidup atas dunia, ada. Yang mana kita ni if'al, la taf'al, kena buat benda tu, sembahyang puasa kena buat. La taf'al, ada benda yang tak boleh kita buat. Dia dah ada peraturan untuk kita. Ada pun makhluk lain seperti lembu, kambing. Dia adalah makhluk yang tidak ada manhaj, dia panggil. Makhluk yang hanya mengikut sahaja kemahuan dia ni, memenuhi sahaja keperluan dia saja. Orang tuan dia suruh dia makan, dia makan. Tuan dia nak tunggang dia ikut perintah tuan dia. Tuan dia nak atas belakang tunggang dia. Ataupun tuan dia nak letakkan barangan yang lain atas belakang dia dan berjalan bawa ke sana kemari, dia ikut saja. Hatta kalau tuan dia nak sembelih, dia pun boleh. Nak sembelih lepas puas dah guna dia ni ke sana kemari, ikat kaki, ikat tangan semua sekali, sembelih tak apa. Sebab dia bukan makhluk yang mukallaf, Tetapi manusia bukan begitu. Manusia ini ada akal, ada tangan, ada kaki, boleh berfikir. Dan Allah Ta'ala nak supaya kita berfikir dengan fikiran yang baik. Itu yang kita kena tahu. Sebab apabila otak yang kita dikurniakan, akal yang dikurniakan ini tidak diguna dengan baik, Allah Ta'ala marah. Hati apabila tidak guna dengan baik, Allah Ta'ala marah. Tangan, telinga, hidung tak guna dengan baik, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kata, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Okey, itu yang ayat yang kita tahulah. Okey. Jadi kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah rana sebagai tanah yang tandus.
Ini ceritanya apabila dekat nak kiamat nanti, Allah Ta'ala akan katakan, dia akan semua benda ni yang amat mengerikan akan berlaku hari kiamat ni. Kiamat ni semua manusia akan dimatikan seperti kalkatu. Kata dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Kena faham tu. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Adakah kamu tahu apa itu Al-Qari'ah? Pada hari Al-Qari'ah itu, manusia seperti kalkatu yang berterbangan. Yauma yakunun nas kal farashi al-mabthuth wa takunul jibal, bukit bukau pula ni, kal ihnil manfush, seperti bulu yang ditiup. Bulu yang ditiup terbang. Bukit yang sebesar-besar tu. Allahu Akbar. Cuba bayangkan. Kalau atas dunia ni burung terbang ataupun kapal terbang, flight dia di atas langit sana tu, kita okeylah. Bolehlah. Tapi kalau gunung ganang dia terbang, masya-Allah, itu hari yang mengerikan. Sebab itulah hari tersebut yauma taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Hari tersebut kamu tengok manusia macam mabuk, tapi mereka tak mabuk. Walakinna adaballahi syadid. Tetapi azab Allah Taala amat pedih. Jadi hari tersebut sebenarnya orang beriman dia tak nampak. Allah Ta'ala matikan dulu. Orang yang beriman ini semuanya meninggal dunia tak tengok kepada teruk azab dahsyatnya hari akhirat, hari kiamat ni. Dia hanya berlaku kepada orang yang bukan Islam sahaja. Okay? Kemudian seterusnya Allah Ta'ala nyatakan dia kata apa? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Ini masuk pada ceritalah. Cerita tema yang pertama yang ada pada suratul Kahfi. Nama dia Al-Kahfi. Cerita dia baru bermula pada ayat yang ke-9 sampailah kepada ayat yang ke-20, sampailah kepada ayat 26. Daripada ayat 9 ni sampai ayat 26 dia adalah cerita Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ni cerita yang pelik. Cerita yang pelik. Yang mana zaman dahulu orang cerita turun-temurun. Ada kisah orang tidur lama. Kita standard tidurnya, Ustaz Rosman dah. Kita standard tidurnya adalah sehari je. Sehari. Masa budak-budak tidur lama lah dah. Sampai 20 jam. Dia malam. Kita tidur, bangun pagi tidur. Sampai tengah hari dah. Kalau orang muda lagi, kalau dia tidur, dia panggil kalkatu malam dah. Waktu malam dia berjaga, waktu siang dia tidur. Lepas daripada pukul 4 pagi terus sampai petang. Lepas tu dia kejut petang tu dia pun pergilah ke mana-mana, meronda sana, meronda sini sampai pagi pula. Dia tidur pula. Setengah orang macam tu. Tapi Allah Ta'ala dah nyatakan وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Semua tu ada tugasnya. Malam adalah untuk berehat. Siang untuk mencari nafkah. Maknanya malam tu adalah untuk berehat dan untuk tidur, merehatkan tubuh badan. Siang adalah untuk orang panggil bekerja. Kerjalah sungguh-sungguhnya waktu siang. Jadi tidur ni satu keperluan kepada tubuh. Memang perlu kepada tubuh. Kalau tak tidur sehari semalam, itu ada masalah. Kalau 2 hari 2 malam tak tidur, 48 jam lagilah berat. Boleh jadi masuk ward mana-mana lah. 3 hari tak tidur, itu lagi berat lah. Sehingga apabila tak tidur, kalau pergi ke hospital pun, dia akan bagi obat lah untuk tidur. Tapi bagi saya ada obat dia sendiri. Bagi saya, bukan saya tak hormat dah. Kalau susah nak tidur, baca Quran lah. Pegang Quran dah sampai satu ayat. Siap dengan snoring lagi dah. Dia akan memang lena tidur lah. Gitu. Jangan duk pergi hospital lah. Kalau menyakit tak boleh tidur ni, buka Quran je. Buka Quran. Dengar tak apa dah. Buka Mishari ke, Sudais ke, buka
Syekh Jibril ke Bandar Balilah ke suara sedap tu, kita buka sekejap. Oh. Buka surah Kahfi pula. Allah lagilah. Ha, Khabar-khabar orang azan subuh dah. Itu cara dia lah. Kita kena ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran adalah menjadi syifa', menjadi penawar kepada manusia dah. Dan menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi cerita zaman dahulunya tentang Ashabul Kahfi ni, orang cerita begitulah zaman dulu. Tak adalah pula semua maklumat dalam disimpan dalam penulisan ataupun ada apa buku ataupun ada library, tak ada. Cuma cerita-cerita itu dipindah dari generasi ke generasi. Cerita-cerita tentang benda-benda yang pelik ni. Okey. Macam Rasulullah SAW lah, masa dia pergi ke Taif, dia dengan Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah pergi ke Taif ni. Apabila dipukul, semua lari daripada penduduk Taif ni. Dia singgah ke ke satu kebun anggur yang Syaibah punya dengan adik dia dua orang ni. Dan Syaibah dengan adik ni rasa kesian tengok Rasulullah berdarah kerana dilontar dengan batu ni bersama dengan Zaid bin Harithah ni. Lalu dia panggil Adas, pembantu dia, dan bagi satu mangkuk anggur, satu bekas anggur tu, bawa kepada lelaki yang duduk tengah tumpang berehat di kebun kita tu. Bawa anggur ini. Jadi apabila Adas ni dia bawa anggur tu datang kepada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kena ambak dengan ini, kena ambak, kena halau, kena pukul ni dalam keadaan orang panggil letih lah, letih. Lepas tu dahaga, penat. Tengok anggur pula kat depan, memang itulah, memang orang panggil macam mengantuk di sorong bantal lah maksudnya. Amat-amat suka. Lalu Rasulullah pun ulur tangan dia dengan berkata Bismillah. Rasulullah kata Bismillah. Terkejut Adas. Dia kata, ya wahai Tuan hamba, apakah nama tu, ucapan yang kamu sebut tu wahai Tuan hamba, tak pernah disebut oleh penduduk kawasan sini. Tak pernah disebut oleh penduduk kawasan sini. Dia pun pertama kali dengar. Lalu Rasulullah ceritalah ini dengan nama Allah. Lepas tu Rasulullah tanya, kamu ni berasal daripada mana wahai lelaki? Aku berasal daripada Ninawa. Ninawa ni satu perkampungan di Iraq. Lelaki ni Adas ni kata, aku berasal daripada sana, di kampung Ninawa. Lalu Rasulullah kata, adakah kamu berasal daripada kampung Yunus ibn Matta? Terkejut Adas. Yunus ibn Matta, Nabi Yunus. Nabi Yunus yang memang cerita lama zaman dulu. Nabi Yunus ni. Lalu lelaki ni kata dia rasa cerita tu bukan zaman Rasul. Zaman kita kata berapa ribu tahun dahulu cerita tu. Tapi cerita tu diturunkan satu generasi demi generasi sampailah ke zaman itulah dibincang. Jadi Adas kata, dan dia rasa kagum lah ada orang kenal orang yang hebat daripada kampung dia. Macam kita lah. Kalau cerita tentang Melbourne, kenal tak Haji Rasman, Ustaz Rasman, Ustaz Bukhari, kenal tak? Orang kata kenal. Jadi kita rasa bangga lah. Ataupun Ustaz Munir ke, Ustaz Nasir ke, Ustaz Haji Salim ke. Kita rasa bangga dengan ada orang kenal orang yang hebat di kampung kita. Banyak sumbangan dia kepada masyarakat. Ada orang luar kenal. Jadi dia kenal. Lepas tu Adas kata, kenapa kamu kenal Yunus ibn Matta ini wahai Tuan hamba? Rasulullah kata, dia adalah saudaraku. Dia Rasul dan aku adalah Rasul. Tengok, Rasulullah, kita tahu dia ummi. Zaman tu zaman tidak ada capaian apa-apa maklumat. Kecuali daripada, sama ada cerita. Kalau macam cerita tu, Adas itu dia dapat melalui cerita orang. Orang lama-lama dulu cerita kat dia. Kehebatan orang zaman dulu, salah seorang orang kita yang banyak sumbangan dia. Dia Rasul, nama Yunus ibn Matta. Rasulullah pula dapat kat mana? Melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itu nak ceritanya
cerita-cerita zaman dahulu ni cerita yang dibawa daripada generasi demi generasi zaman dahulu. Jadi cerita ni secara detailnya orang tak tahu. Orang tak tahu secara detailnya. Yang concern tentang cerita Ashabul Kahfi ni Yahudi. Golongan bangsa Yahudi. Sebab tu refer kepada sebab nuzul ayat ini adalah orang Yahudi, musyrikin Makkah pergi ke Madinah dan mereka tanya ke Yahudi. Apa benda soalan yang perlu kita tanya kepada Muhammad ni yang dia mengaku jadi Nabi ni. Yahudi pun bagilah soalan. Kita panggil killer question lah. Soalan yang memang tak boleh jawab oleh orang biasa. Hanya bersumber dengan wahyu sahaja yang boleh jawab. Itu dia. Jadi apabila tanya kepada pada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara detail kisah ni. Tapi Allah Taala sebut kat sini, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba? Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Maksudnya mu dah ingat cerita tu je hak paling hebat ke? Macam tu. Sedangkan banyak lagi dalam Quran cerita-cerita yang pelik. Banyak lagi kejadian-kejadian Allah Ta'ala, kejadian pelik. Nabi Isa umpamanya tidak ada ayah. Pelik cerita dia. Nabi Adam alaihi salam tak ada ayah, tak ada mak. Lagi pelik. Turun daripada syurga. Lagi pelik. Cerita yang pelik. Apa dia ni? Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pelik juga. Orang pergi sebulan, balik sebulan ni satu malam saja. Pergi balik naik ke atas lagi satu malam. Cerita pelik. Dalam Al-Quran, cerita Nabi Ibrahim yang lahir anak dia usia yang tua. Zakaria alaihi salam. Isterinya apabila dia minta kepada Allah Ta'ala supaya wariskan kenabian ini. Kurniakanlah apa dia ni waris kenabian ini. Lalu Allah Ta'ala kata kamu akan dapat anak. Lalu Nabi Zakaria kata macam mana aku boleh anak sedangkan aku ni aku dah tua, isteri aku pula tak mampu untuk melahirkan anak. Daripada dulu kahwin ni dah tua dah. Tiba-tiba dapat melahirkan anak. Ini cerita yang pelik. Cerita yang pelik dalam Quran ni cukup banyak cerita-cerita yang pelik. Kalau tuan-tuan tengok satu ayat apabila Nabi Yunus ini masuk ke dalam perut ikan nun, kita panggil dah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dia kata maksudnya apa? Maksudnya apabila Yunus ni lari daripada kampungnya, Allah Ta'ala tak bagi arahan supaya keluar lagi. Dia keluar dalam keadaan marah sebab ahli keluar kampungnya tak menerima ajarannya, dakwahnya. Dia keluar dalam keadaan marah. Kemudian apabila dia naik kapal dan berlakulah apa yang berlaku, dia kena campur. Sebab keadaan tak stabil atas kapal tu dengan ombak yang besar ni, kena kurangkan penumpang. Lalu dia di kalangan yang terkena undi untuk dijatuhkan, dicampur. Lalu dia pun jatuh. Dicampur. Makanlah oleh ikan wazannun. Ikan nun yang makan dia tu. Makan bukan, itulah telang lah kita panggil, bukan makan telang. Ngap telang dia masuk dalam perut. Dalam perut tu, cuba kita bayangkan dah seorang Nabi duduk dalam perut ikan nun. Satu kegelapan. Bukan dalam tu ada aircon, bukan ada apa dia ni, spotlight, tak ada lampu, tak ada apa-apa. Dalam perut ikan. Satu gelap perut ikan, yang kedua dia berada apa dia ni di dasar laut pula yang jauh. Kemudian dia berada waktu malam yang gelap gelita. Tapi apabila dia ucap tasbih kepada Allah, Allah Ta'ala mustajab. Dia kata apa? La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan kecuali kamu ya Allah, maha suci kamu. Inni kuntu minadh zalimin. Dia ucap tasbih. Sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala kata apa? Dengan sebab ucapan tu, fastajabnalah wa najjaynahu minal gham. Kami mustajabkan doanya dan kami selamatkannya daripada gham. Gham ni rasa keluh kesah. Duduk dalam perut tu, tak tahu apalah keadaan aku ni. Apa nak jadi dengan aku besok lusa. Okey.
Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalimah yang sama boleh kita gunakan untuk apabila kita berada dalam keadaan yang gham. Kita boleh gunakanlah. Okey. Kata Allah Taala di ayat yang lain surah As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Cuba tengok. Kalaulah sekiranya Nabi Yunus ini bukan di kalangan orang yang suka bertasbih, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tinggal di dalam perut ikan Nuh ini sehingga kepada hari dibangkitkan. Cuba bayangkan. Dalam laut ni ada makhluk Allah Taala yang usia dia tu wallahu alam berapa ribu tahun dia punya usia dia. Yang boleh apa? Yang boleh sekejap. Yang boleh apa dia ni, yang boleh sehingga ke akhir apa dia ni, sehingga pada lalabisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Okey, ini antara salah satulah. Okey, jadi cerita Ashabul Kahfi ni adalah cerita yang ajaib, tapi bukanlah cerita yang paling ajaib. Dia bukan cerita yang paling ajaib. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatkanlah peristiwa tatkala serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Allahu Akbar. Jadi ini orang muda. Cerita orang muda ni. Zaman ni kita wallahu alam tak disebut secara jelas manakah zaman, dan dia tak perlu kita yang pasal ibrah kepada cerita dalam Al-Quran adalah cerita tentang apa dia ni pengajarannya. Allah Subhanahu wa taala semua cerita dalam Al-Quran adalah cerita yang terbaik. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Cerita dalam Al-Quran ini, cerita-cerita dalam Al-Quran ini menjadi ibrah kepada orang yang mempunyai akal. Dan Allah Ta'ala kata juga, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami cerita kepada kamu dalam Quran cerita yang paling baik. Sebab turun ayat ni adalah kerana para sahabat. Dia minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkinkah kamu cerita kepada kami cerita-cerita yang, lalu Allah Ta'ala turun ayat ini. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kalau tengok pada seluruh Al-Quran memang banyak cerita. Cerita ni adalah apa dia ni, sebahagian boleh kita kata sepertiga daripada Al-Quran. Nak tengok kandungan Quran, tengok suratul Fatihah. Pada ceritanya pada siratal ladzina an'amta alaihim, cerita para nabi. Ghairil maghdubi alaihim, itu cerita tentang Yahudi dan orang yang tahu ilmu tapi menyeleweng daripada agama Allah. Waladhdallin, orang yang sesat, orang yang memang jahil, yang tidak ada ilmu dan kufur kepada Allah Ta'ala. Ini golongan Nasara dan yang seumpama dengannya. Jadi cerita tiga golongan, cerita para nabi, cerita tentang Yahudi, cerita tentang Nasara, itu adalah cerita yang banyaklah dalam Al-Quran. Okay? Tapi cerita-cerita ni semua penuh dengan pengajaran. Sebab cerita dia ada apa dia ni yang boleh kita jadikan panduan kepada kita. Jadi cerita tentang Ashabul Kahfi ini adalah sekumpulan pemuda. Mereka ini beriman. Beriman kepada Allah Ta'ala di saat raja ketika itu menyembah berhala. Rajanya menyembah berhala. Jadi dan dia mengarahkan rakyatnya supaya syirik kepada Allah. Sembah berhala macam dia. Ramailah orang yang ikut raja ni, tetapi sekumpulan pemuda ni tidak mahu. Dia tetap dengan cakap. Sekejap. Ni, saya bertanya. Cakap. Dia tetap dengan apa dia ni, dia tetap dengan okey. Sekejap.
Gangguan sekejap. Okey. Jauh dah. Okey. Jadi golongan apa dia ni, Ashabul Kahfi ni, pemuda-pemuda ni memang orang yang apa dia ni, orang yang tabah keimanan dia. Dia nak beriman dengan Allah Taala, sayang kepada iman kepada Allah Taala dan apa dia ni, sehinggalah apabila didesak macam tu, dia rela lari daripada kampung dia menuju ke satu tempat. Dia pergi kepada satu tempat ke gua ini dan dia kata Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinlah kepada kami untuk keselamatan agama kami. Jadi doa ni dia kena baca dengan sama dengan ayat yang ke-11 lah. Hasil doa ni fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kita habis kat situ dah. Lalu kami tidurkan mereka. Cuba tengok. Ini doa ni ada amalan lah kalau kita tengok kisah daripada ni. Dia doa ni apabila dia lari daripada dihambak oleh kaum dia tu sampai ke gua. Gua ni tempat yang terakhir dah. Tak ada tempat lain nak lari dah. Dia macam dah habis. Last station dah dia kat situ. Dia doa ni. Lalu Allah Ta'ala bukakan peluang kepadanya. Tidurkan dia di dalam tu dan buatlah apa-apa yang patut untuk orang tidak boleh dapat. Samalah dengan cerita kaum Nabi Musa alaihissalam. Apabila Nabi Musa dengan kaumnya lari daripada Fir'aun. Fir'aun hambak ikut belakang tu ramai-ramai dengan tenteranya. Sampailah ke satu tepi laut merah tu. Nabi Musa, kaum dia rasa putus asa dah. Di hadapan laut. Di belakangnya adalah Fir'aun. Lalu dia kata apa? Inna lamudrakun. Wahai Musa, kita dah. Kita ni memang kena tangkap dah. Memang kena bunuh dah. Depan laut nak lari tak boleh dah. Belakang pula Fir'aun makin dekat nak bunuh kita. Inna lamudrakun, kita akan mati dalam keadaan sebegini, kata kaum dia. Tapi Nabi Musa yakin dengan Allah Ta'ala. Qala kalla. Nabi Musa kata, la, tidak sama sekali. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tuhanku akan tunjuk jalan. Lalu Allah Ta'ala pun bagi wahyu fa'awhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Ambillah tongkat kamu dan pukullah laut itu. Fanfalaq. Lalu laut ni pun terbelah. Fakana kullu firqin kattaudil alif. Firqin baca dengan nipis dah. Itu tanya Ustaz Munir lah bab baca tu. Sebab dia alim bab baca Quran ni dah. Firqin, bukan baca firqin, baca firqin dengan apa dia? Dengan tarkib. Okey. Qattaudil alif. Ini juga tentang Nabi Ashabul Kahfi apabila dia berada di tempat tu lalu dia berdoa kepada Allah, Allah Taala tunjuk jalan. Kita boleh ambil jugalah pengajaran daripada sini. Apabila kita buat sesuatu kerja tu habis dah, tepu dah otak dok mikir. Macam mana kita nak lepaskan kerja kita ni? Cuba baca doa ni. Nah, kita tepu dah. Situ tak boleh, sini tak boleh. Habis dah. Sama ada kerja, sama ada semua masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa-apa kita doa, baca doa ni. Supaya Allah Ta'ala tunjuk jalan. Orang panggil, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Okay? Jadi saya sekadatulah. Wallahu a'lam. Okay? Kemudian, saya nak refer soalan Syekh Bukhari kita tanya tentang Abu Qilabah. Sahabat yang terakhir meninggal dunia ni lah. Apabila saya refer, Abu Qilabah ni dia adalah anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dia meriwayatkan banyak hadis-hadis daripada Ibn Abbas lah. Abu Qilabah. Seorang yang kuat dia punya iman dia. Antara salah satu yang dia riwayat daripada Ibn Abbas, hadis berkaitan dengan Abu Bakar adalah arhamu ummati. Umatku yang paling kuat penyayangnya. Dan yang asyadduhum, yang paling tegas dalam bab beragama ni adalah Umar ibn al-Khattab. Dan yang paling pemalunya adalah Uthman ibn Affan. Yang paling
alim dari sudut qada'nya adalah Ubay bin Ka'ab. Dan seterusnya lah, itu antara riwayat Abu Qilabah. Dalam satu riwayat yang lain, Abu Qilabah ini diuji dengan ujian yang begitu banyaklah. Katanya dia mengalami sakit Al-Juzari, sakit wabak, sakit yang memang sakit yang pelik lah, sehingga tangannya kudung, kakinya kudung, dan dia berada di tempat yang jauh daripada orang dengan penyakit yang dia hadapi itu. Kemudian apabila orang pergi dekat dia, tiba-tiba dia masih lagi berdoa dengan doa yang baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengurniakan kepadaku banyak nikmat. Orang tengok pada dia, orang terkejut. Lalu orang berkata kepada dia, ya hada, wahai lelaki, apa kamu doa ni? Pelik sungguh kamu doa segala puji bagi Allah yang mengurniakan banyak nikmat kepada kamu. Sedang kamu ni tangan pun tak ada, kaki pun tak ada, isteri jauh, makan pun susah, orang pun suap makanan kepada kamu. Bagaimana kamu boleh berdoa dengan segala puji bagi Allah yang banyak memberi nikmat kepadaku? Ini cerita Abu Qilabah. Jadi Abu Qilabah marah kepada lelaki tersebut. Uskut, senyap kamu. Kalau kita kata, shut up you. Marahlah dia ni kepada lelaki ni. Senyap kamu. Jangan kamu kata begitu. Kamu tahu ke, aku dikurniakan dengan lidah yang boleh mengucap zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah. Berapa ramaikah di luar sana orang yang ada lidah tetapi tidak tidak mengucap syukur kepada Allah. Ramailah. Orang tu kata, aku dikurniakan oleh Allah telinga, boleh dengar lagi ayat-ayat Al-Quran. Aku dikurniakan oleh Allah Ta'ala mata, boleh pandang lagi. Jadi maksudnya, dia punya kehebatan Abu Qilabah ni dari sudut sabar dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sabar dengan sabar yang tinggi lah. Dia tak nampak kelemahan yang ada tu, tapi dia rasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau tengok kepada siapakah yang terakhir di kalangan sahabat yang meninggal dunia, dia adalah At-Tufail, Abu At-Tufail. Okey, yang meninggal Abu At-Tufail. Dia ni meninggal dunia pada tahun 110. Abu Qilabah meninggal 107 ataupun 104. Dan dia murid kepada Ibn Abbas. Dia dianggap sebagai tabi'in lah. Tapi Abu At-Tufail, Amir bin Wathilah ni, dia meninggal 110, ada kata 107. Itulah sahabat yang terakhir yang melihat Rasulullah SAW 8 tahun. Dia bersama dengan Rasulullah 8 tahun bersama dengan Rasulullah. Kemudian dia meninggal pada 110. Dia ni adalah seorang yang penyokong kuat kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.